Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan bersifat menyeluruh. Semua sektor ekonomi, termasuk pelancongan yang terjejas teruk sebelum ini serta aktiviti sosial akan dibuka sepenuhnya sebaik program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjaya dilaksanakan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, program imunisasi menyeluruh ini untuk memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk di dalam komuniti bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 dan akhirnya dapat menamatkan pandemik COVID-19. Apabila semua orang telah dilindungi dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini berjaya dilaksanakan, impak positif akan mula kita rasai insya-Allah. Pelbagai sektor ekonomi akan dibuka semula. Seperti pelancongan, kita boleh saling menziarahi, aktiviti sukan juga boleh kita amalkan, tetapi dengan mengamalkan norma baru. Katanya, program vaksinasi ini adalah program imunisasi terbesar pernah dilakukan di negara ini dalam usaha memerangi COVID-19. Inilah yang saya maksudkan apabila saya katakan bahawa vaksin COVID-19 adalah antara sinar harapan kita yang paling utama untuk kita menang dalam perang melawan COVID-19 ini. Pastinya satu lembaran baru bakal terbuka dengan bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada penghujung bulan ini. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap melancarkan buku panduan program imunisasi COVID-19 kebangsaan secara maya di Putrajaya pagi tadi. Turut hadir pada majlis itu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin serta Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Pada majlis ringkas itu, Muhyiddin turut melancarkan laman web www.vaksincovid.gov.my. Perdana Menteri meminta rakyat Malaysia agar tidak mengambil mudah mengenai program ini demi keselamatan dan kesejahteraan keluarga, saudara mara dan masyarakat. Oleh itu, janganlah kita mengambil mudah tentang perkara ini. Apabila tiba masanya, jangan berlengah-lengah untuk mendaftar bagi mendapatkan vaksin. Ingatkan saudara mara dan juga rakan-rakan untuk turut serta. Pastikan kita hadir pada waktu yang telah ditetapkan untuk dos pertama dan juga dos kedua. Kerana apabila diri kita dilindungi, kita juga dapat melindungi yang lain, terutamanya orang yang disayangi. Semalam, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, Sabah menyasarkan 3 juta penduduk negeri ini menerima vaksinasi menjelang Februari 2022. Program vaksinasi COVID-19 di Sabah juga akan meliputi semua penduduk yang tinggal di negeri ini, termasuk warga asing dan juga pendatang asing tanpa izin parti. Jawatan kuasa khas untuk menyelaras projek persekutuan di Sabah ditubuhkan. Jawatan kuasa khas pewujudan projek persekutuan negeri Sabah ditubuhkan bagi memastikan penyelarasan dan koordinasi pelaksanaan projek persekutuan dapat dibuat dengan lebih teratur serta cepat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, jawatan kuasa khas itu
bagi menangani masalah projek lewat siap di negeri ini yang amat merugikan rakyat di kawasan yang terbabit. Haji G berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sabah yang pertama tahun ini di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Katanya, butiran jawatan kuasa ini akan diperincikan agar ia benar-benar berkesan serta mencapai objektif penubuhannya. Ketua Menteri turut berharap pewujudan jawatan kuasa itu akan dapat mengenal pasti isu atau perkara yang menjadi halangan pada peringkat awal sekaligus dapat diselesaikan. Haji G yang juga Menteri Kewangan mahu jabatan atau agensi yang berkaitan untuk mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan dan menyiapkan semua projek yang lewat seperti pembinaan sekolah, hospital dan bekalan elektrik serta air luar bandar di Sabah. Beliau meminta kerjasama dan koordinasi antara agensi kerajaan negeri dan persekutuan dipertingkatkan dalam usaha mempercepatkan pelaksanaan projek atau program kerajaan di Sabah. Beliau turut meminta mana-mana projek yang lewat siap dari jadual ditetapkan agar dipercepatkan. Ini kerana kelewatan dalam melaksanakan projek yang telah diluluskan hanya merugikan rakyat dan kerajaan selain akan meningkatkan lagi kos. Haji G turut meminta jawatan kuasa Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sabah untuk memastikan peruntukan besar yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan dapat dibelanjakan dengan sebaiknya untuk pembangunan di negeri ini. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di 10 buah negeri termasuk Sabah mulai 19 Februari sehingga 4 Mac ini. Pelaksanaan PKPB membabitkan Sabah, Pahang, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, Perak, Melaka, Kedah, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Manakala di beberapa negeri sidang khas bersetuju untuk menukarkan status PKP kepada PKP bersyarat PKPB di Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Labuan serta Sabah. Keputusan itu dibuat selepas banyak aktiviti perniagaan dibenarkan untuk beroperasi di seluruh negara. Dengan pelaksanaan PKPB bermakna pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sabah akan ditamatkan pada 18 Februari ini seperti yang dijadualkan. Mesyuarat, MICE, MICE, bengkel, seminar secara bersemuka dibenarkan. Dine-in atau makan di kedai seperti dulu, seperti yang diumumkan di bawah PKPB 1.0 dulu, dibenarkan mengikut keluasan meja asalkan ada penjarakan 1 meter antara satu sama lain. Meja je besar, meja mungkin muat 10 orang, meja bulat. Kalau di Chinese restaurant tu 10 orang, ataupun meja yang panjang boleh sampai 8 orang. Boleh duduk dengan ada penjarakan sosial antara satu sama lain. Jadi tidak lagi dua satu meja. Ini berbeza dengan PKP. Ya, PKP masih lagi 2 orang. Sedangkan di PKPB kita telah buka lebih daripada itu. Kapasiti kenderaan kalau di kawasan PKP kerana kita nak mengurangkan pergerakan di dalam negeri, maka kita hanya membenarkan 2. Tetapi PKPB bersyarat dan juga PKPP di Perlis, kapasiti penumpang adalah mengikut jumlah tempat duduk yang disediakan di dalam kenderaan tersebut. Spa dan pusat refleksologi juga turut dibenarkan di kawasan PKPB dan juga PKPP.
Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pergerakan melebihi radius 10 km turut dibenarkan, namun sekatan rentas daerah dan negeri masih berkuat kuasa. Hari ini kita membuat keputusan bahawa arahan larangan pergerakan tidak melebihi dalam radius 10 km tersebut dibatalkan. Jadi tidak ada lagi. Walaupun di dalam kawasan PKP sekalipun dibenarkan merentas sehingga 10 km. Kerana di kawasan PKP pun banyak aktiviti restoran dan sebagainya. Bukan saja restoran, perniagaan-perniagaan telah pun dibuka. Malah memancing dibenarkan, jadi tidak relevan lagi untuk larangan rentas 10 km. Walau bagaimanapun, pergerakan rentas daerah dan negeri masih lagi dikekalkan. Ya. Kita akan umumkanlah nanti apabila kita melonggarkannya. Setakat ini kita masih lagi mengekalkan tidak boleh merentas daerah dan negeri. Malaysia turut mencatat kes sembuh harian tertinggi dengan 5,718 pesakit telah pulih dari jangkitan COVID-19 hari ini. Kes positif baru di Sabah meningkat dengan 132 kes dilaporkan hari ini berbanding 97 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 51,561 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, satu kes kematian dilaporkan hari ini iaitu di Keningau. Dua kluster baru turut dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster Simpang 3 di Kota Belud, Kota Marudu dan Pitas dengan 25 kes kumulatif. Satu lagi ialah kluster Jalan Apas 4 di Tawau dan Kalabakan dengan 22 kes kumulatif. PAS mengumumkan penubuhan 6 lagi cawangan baru di Labuan selepas 23 tahun melebarkan sayapnya di Pulau Bebas Cukai itu. Cawangan tersebut adalah Batu Arang Sungai Keling, Sungai Labu, Bukit Kalam, Kilan, Sungai Miri dan Ranca-Ranca. PAS Labuan sebelum ini hanya mempunyai 4 cawangan iaitu Gresik, Sungai Berdaun, Layang-Layangan dan Tanjung Aru dengan hampir 500 ahli ketika pertama kali ditubuhkan di Labuan pada 1998. Dengan pertambahan 6 cawangan baru, PAS Labuan kini mempunyai 10 cawangan keseluruhannya. Yang Dipertua PAS Labuan Hamir Zahari berkata usaha pengambilan ahli terus dijalankan untuk mencapai sasaran penubuhan cawangan di kesemua 27 kampung di Labuan. Katanya bilangan ahli PAS di Labuan meningkat 2 kali ganda kepada lebih daripada 800 ahli selepas PAS bergabung dengan Kerajaan Perikatan Nasional. 187 orang hilang tempat tinggal dalam kebakaran di kuartus pekerja di Labuan. 187 orang hilang tempat tinggal dalam kebakaran yang memusnahkan sekurang-kurangnya 82 kuartus pekerja di Labuan pagi tadi. Kebakaran pada 11.30 pagi itu merebak dengan cepat kerana rumah-rumah kayu yang kebanyakannya didiami pekerja asing dari Indonesia dan Filipina itu dibina berhampiran antara satu sama lain. Kebakaran itu tidak menyebabkan kemalangan jiwa, namun tragedi itu menyebabkan pekerja Labuan United Construction Sdn Bhd kehilangan tempat tinggal. Kebakaran itu berlaku ketika kebanyakan penghuninya berada di tempat kerja. Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan menerima panggilan kecemasan pada 11.54 pagi dan berjaya mengawal kebakaran dalam tempoh 2 jam. Menurut saksi, kebakaran itu merebak dengan cepat. Tong gas memasak yang meletup menyebabkan api menjadi tidak terkawal. Kesemua mangsa yang tinggal sehelai sepinggang akan ditempatkan sementara di Dewan Serbaguna Labuan dan dibantu Jabatan Kebajikan. Pengusaha bot tambang di Pulau Bumbum Sempurna mengubah strategi perkhidmatan dengan melaksanakan sistem penggiliran bot bagi kelangsungan pendapatan dan hidup mereka yang terjejas ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan pandemik COVID-19. Pengerusi Persatuan Pengusaha Bot Sewa Balimbang Sempurna, Nasir Abu Bakar berkata, inisiatif itu dipersetujui oleh 75 pengusaha bot penumpang yang dianggap amat bertepatan ketika rata-rata pihak terjejas akibat penularan pandemik itu.
Menurutnya, 75 pengusaha bot berkenaan dibahagikan kepada 3 kumpulan dan setiap kumpulan akan dijadualkan bertugas selama 2 hari sebelum digilirkan dengan kumpulan berikut. Usaha ini membolehkan bot-bot ini mendapat penumpang lebih cepat. Selain pengusaha bot itu, sekurang-kurangnya mendapat 20 trip perjalanan sehari dari Jeti Balimbang ke Pekan Semporna atau sebaliknya. Khidmat bot ketika PKP tertakluk kepada SOP ditetapkan. Ia termasuk hanya 50% daripada kapasiti penuh 12 penumpang bot dibenarkan dalam satu-satu masa. Cas tambang sehala bagi seorang hanya RM2. Menurutnya, pengusaha juga berdepan kekangan mendapatkan pelanggan apabila tempoh perkhidmatan bot dipendekkan mulai 6 pagi sehingga 2 petang berbanding sehingga 6 petang sebelum ini. Sejak tahun lalu sehingga kini, perkhidmatan bot tambang terjejas kerana penduduk di pulau sekitar Semporna menghadkan pergerakan ke pekan. Penutupan sempadan negara turut memberi impak kerana tiada lagi kelibat pelancong luar negara yang berkunjung ke pulau sekitar daerah itu. Kos minyak bot tambang sehari bagi enjin 40 kuasa kuda ialah RM100. Dalam pada itu, pengusaha bot tambang di Semporna berharap kerajaan negeri dapat memberi sekali lagi bantuan kewangan RM300 kepada mereka yang terjejas dengan pelaksanaan PKP kali kedua ini. Bantuan kami tidaklah seberapa. Melihat mereka gembira mendapat makanan sudah menjadi kepuasan kepada kami. Demikian kata-kata Farid Aidros daripada Pertubuhan Amanah Hawi Al-Khairat atau Hak Cawangan Sabah yang memberi sumbangan kepada gelandangan di sekitar Kota Kinabalu sejak minggu lalu. Farid berkata dia bersama rakan memberi bantuan makanan dan minuman kepada gelandangan kerana berpendapat golongan itu juga perlu dibantu dalam keadaan yang sukar akibat pandemik COVID-19 ketika ini. Katanya Hak Sabah sebenarnya sudah mula membuat program amal dengan memberi bantuan bakul makanan kepada golongan memerlukan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan tahun lalu. Mereka memberi makanan kepada kira-kira 10 hingga 50 orang gelandangan di Kota Kinabalu yang terpaksa tinggal di jalanan akibat pelbagai faktor. Ada yang datang dari kampung untuk mencari kerja di Kota Kinabalu tetapi belum mendapatkannya dan tiada saudara mara di sini. Selain itu, ada juga yang memaklumkan mereka dibuang oleh keluarga. Ada juga yang kurang siuman, kata Farid kepada sebuah portal berita. Farid berkata mereka mendapat kepuasan apabila melihat kegembiraan yang terpancar pada wajah gelandangan terbabit selepas diberikan makanan. Katanya usaha membantu gelandangan akan diteruskan di kawasan pantai timur Sabah iaitu di Tawau dan Sandakan. Sekian berita Borneo TV malam ini. Saya Salvinos Saribok.